Okey, jadi kita dah faham apa tips yang ketiga tadi, iaitu bagaimana kita kena membina psikologikal ahli keluarga kita dengan kuat. Jadi caranya ialah kita jangan memindahkan masalah tekanan kita kepada anak-anak. Kita tak boleh memindahkan tekanan kepada anak-anak, ketakutan kita kepada anak, paranoid kita kepada anak-anak, dan tunjukkan pada anak-anak tentang masalah tu. Nanti anak tu akan lihat, maka pemikiran dan emosi tu akan masuk dalam diri dia, dan dia akan dapat experience dan dia akan dapat memori tu, maka nanti anak kita dapat sakit. So tak boleh begitu. Sebab itu orang yang ada masalah mental health, dia kena faham situasi dia, and dia kena kawal diri dia. Sebab tu ada satu ibu mental health ni, saya sangat hormati dia. Dia ada masalah anxiety dengan depression. Anxiety dengan depression. Tapi dia faham apa dia. Jika dia ada anak yang berumur 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun, jika anxiety dia nak datang, ya, maka dia akan masuk bilik, dia akan tenangkan diri dia, dia akan kunci bilik, dan dia akan dengar muzik, ya, dengar radio, dengar irama, dia tenangkan diri dia. Bila dah stabil, okey sikit, baru dia keluar bilik, dia main dengan anak dia. Maksudnya dia tak nak tunjuk keadaan dia sakit, dia menderita tu kepada anak dia. Sebab dia tak nak tengok lekatan dalam memori anak dia, mak dia sakit, mak dia susah, mak dia sengsara, meninggalkan tekanan pada anak dia. Nanti anak dia akan sakit macam tu. Maksudnya kita tahu keadaan diri kita. Tapi ada juga ibu yang tak boleh kawal. Ada satu ibu, dia telefon saya, dia kata kat saya, Prof, saya rasa saya macam orang gila. Saya tak boleh kawal diri saya. Jadi dia marah, anak dia tumpahkan air. Jadi dia pergi tampar anak dia, lepas tu dia cekik anak dia. Ya, dia cekik anak dia, lepas tu dia angkat anak dia ke atas tilam, dia cekik. Nasib baik tiba-tiba ada macam satu kesedaran suara, kata anak dia mati, dia kata. Okey, masa awak buat tu awak sedar tak? Saya kata dia. Masa tu dia tak sedar, dia kata. Dia tak sedar. Dia tak tahu apa dia buat. Dia macam lupa sebab dia sangat stres. Itu benda-benda yang dialami oleh orang-orang depression, yang anxiety, yang paranoid. Sebab itu kalau ada masalah ni, you akan ambil ubat. Kita kena ambil ubat konsisten untuk kontrol diri kita. Kerana kita tak boleh jadi ibu yang baik. Kita tak boleh kawal mood swing dalam diri kita. Dan kadang-kadang tu kita lupa apa yang kita lakukan, dan paranoid dan sebagainya tu dia sangat bahaya pada kita, ya. Dan ada satu lagi ibu saya nak share, ya. Selepas bercerai dengan suami dia, maka dia jadi ibu tunggal dan dia ada 2 orang anak. Dan anak yang pertama dia ada depression. Ya, dia kata, saya tanya macam mana anak dia boleh dapat depression. Itulah dia kata dia rasa sebab anak dia tengok, sebab ibu dia sendiri ada depression dan ada anxiety, dan dia ada bipolar. Sebab keadaan kehidupan dia, sebab kekeluargaan dia, sebab traumatik yang berlaku pada dia. Dan dia kata anak sulung saya tu dapat masalah mental health sebab agaknya dia tengok saya susah, dia pernah tengok saya menjerit, dia tengok kesusahan saya, dia tengok apa yang alami saya, dia tanggung seorang-seorang, dia pula tak nak bantu macam mana, fikir siang malam siang pada mak ayah, stres dengan kawan-kawan sebagainya, dan akhirnya anak dia pun dapat mental health. Okey, nampak jelas kan? Okey, dan anak dia yang nombor 2 tu perempuan. Okey, dia kata anak yang nombor 2 ni kekuatan dia. Anak nama dia kekuatan dia. Dia share experience dia, dia cerita masalah dia, anak dia mendengar, mak macam ni. Mak tak apa, saya ada ni. Mak okey sebagainya ni. Anak dia kekuatan dia. Ya, kekuatan dia. Dan satu hari semasa dalam tingkatan 4 tu, ya, sebelum PKP tu ada berlaku sikit bully pada anak dia, dan lepas tu dia masuk campur dekat sekolah tu. Keadaan jadi tak berapa tenang. Anak dia balik, anak dia menjerit, mengamuk, macam orang histeria, macam orang tak sedar diri. Dia tak tahu, dia kata, ya Allah, apa yang berlaku ni? Kenapa anak dia begini? Kenapa keadaan jadi begini? Dan bila cek balik pergi, rupanya anak dia pun ada depression dan schizophrenia.
Berlaku begitu. Maksudnya anak dia pendam dan lama dan sebagainya. Jadi kenapa berlaku begitu? Kerana selama ni dia ceritakan masalah pada anak dia, dia ceritakan tekanan pada anak dia, dia ceritakan masalah kehidupan dia, dia ceritakan kesusahan dia, kesakitan dia, kepenatan dia, emosi dia, masalah delusion dia, masalah hallucination dia, tekanan dia kepada anak dia. Dan anak dia mendengar seolah-olah macam orang dewasa, tapi sebenarnya anak yang dapat esok. So kita kena ingat, anak tetap anak. Anak tetap anak. Dia tak jadi orang dewasa. Ya, jadi kalau kita bebankan dia berlebih-lebihan, dia mungkin tunjuk simpati, tapi dia tak boleh tampung banyak. Dan satu hari dia akan meletup juga, kerana dia tak lalui zaman dia yang menyeronokkan. Dia dah lupa, dah tinggalkan keseronokan hidup dia sebab tumpukan pada kita. Sebab itu ahli-ahli keluarga yang ada pesakit mental, kita kena cari bantuan pakar, dapatkan sokongan sosial, ya, selain daripada meluahkan pada anak yang keterlaluan ni. Nanti anak-anak remaja ini yang kecil ni, dia perhati, dia lihat dan dia tak dapat tanggung masalah kita tu. Kita pun tak dapat tanggung, tambah pula pada dia. Ya, dan dia pula tengah peringkat remaja yang mana kita memberi dia banyak memori-memori kesakitan kita. Okey, jelas Tuan Roslan? Seterusnya, sebab itu kita kena tunjukkan kasih sayang. Yang kelima, kita kena tangani krisis dan masalah kita dengan baik. Kita kena tenangkan diri kita dulu. Kita kena damaikan diri kita dulu. Ya, kita kenalah, maksudnya jangan tekan, jangan tunjuk pada anak-anak. Ya. Kerana ini akan meninggalkan memori dan kenangan bagi dia, maka dia akan hilang tadi yang 3 perkara asas yang saya cerita tadi tu. Yang pertama, keseronokan zaman kanak-kanak dan remaja dia, dan yang kedua, dia bebas meluaskan emosi, marah, gembira, tenang dia pada kita. Yang ketiga, dia akan selamat tu. Ya. Okey. Kemudian yang keenam, ni sangat penting, ahli keluarga yang bermasalah mental health juga, mereka kena menerangkan pada ahli keluarga mereka sakit. Dia terang, contohnya mak dia ada masalah anxiety. Mak dia cakap pada anaknya, okey, mak ni ada masalah anxiety, mak makan ubat, tapi don't worry, mak sihat, mak dah makin sembuh. Doktor pernah kata mak dah dapat kurangkan dos. Kan? Cuma kadang-kadang tu kalau mak perlukan rawatan, mak akan relax, tenang, mak akan buat pernafasan dan macam tu. Ya, biasa. Jadi maksudnya dia hanya memberi tahu kepada ahli keluarga dia bahawa dia sakit dan dia perlu sikit masa untuk persendirian untuk dapat rawatan. Dan rawatan itu semakin sembuh, semakin baik, semakin sembuh. Bukan masalah, konflik, krisis yang tak dapat diselesaikan, tekanan yang sangat memenatkan, tu tak boleh. Okey, jelas Dan nombor 7, jika kita tak dapat kawal diri kita, kita tak tahu apa nak buat dan kita tak boleh lagi persendirian, maka kita kena sedar bahawa kita perlukan bantuan pakar. Ya, sebab itu pada orang yang sangat stres, dia rasa hidup dia tak ceria, dia rasa nak lari pada semua orang, dia rasa nak save harm, maka kita tak ada talian kasih yang berfungsi selama 24 jam untuk telefon, untuk menceritakan, ya. Kerana waktu tu fikiran kita kusut, fikiran kita, idea kita berbelit-belit dan dia jadi buntu, dia jadi gelap. Maka waktu itu kita perlukan orang lain untuk merungkaikan kekusutan tu. Dan kita perlu orang lain untuk mencerahkan pemikiran tu, kerana kita tak mampu lagi untuk mencerahkan pemikiran kita. Maka dapatkan bantuan pakar. Dan kita boleh jumpa dengan akrab, pembimbing dan ramai orang suka jumpa akrab kerana akrab ini lebih mudah jumpa, prosedurnya lebih simple dan kurang sikit dia punya SOP dan sebagainya. Dan jika akrab ni dia bercakap, dia dengar kita bercerita dan dia bagi buat cadangan tu pun, pemikiran kita dah lapang dah, dah cukup baik dah.
ya. Dan jika kita rasa tak boleh juga, akrab sendiri, nanti dia akan cadangkan kita pergi jumpa professional counselor, psikologis. Kalau counselor psikologis melihat kita dah ada simptom-simptom delusion, hallucination, tak boleh kawal diri dan self harm, dan benda itu dah melepasi daripada limitasi, maka dia sendiri akan cadangkan kita untuk jumpa doktor, medical doktor, dan medical doktor kita ni akan buat satu surat refer berdasarkan pengamatan kita untuk buat appointment dengan psikiatris, dan psikiatris akan melihat pula diagnos tentang kesihatan mental kita, dan dia akan beri rawatan ubat-ubat yang bersesuaian dengan simptom. Maka kita pun ambil ubat, ya, ataupun dapatkan rawatan dan masa sama dapatkan rawatan kaunseling yang berkala. Maka ubat dan rawatan kaunseling yang berkala ini akan bantu kita untuk kawal emosi kita untuk jadi ibu yang baik, bapa yang baik, pekerja yang baik, kerana kita hidup dalam kehidupan. Okey, jelas